Antara paparan menarik hari ini. Perang Pemuda Amanah mula menyala. PAS anggap ancaman terhadap nyawa Anwar hanya perkara yang lucu. Ahli Parlimen Eropah usul sekatan terhadap Malaysia kerana sokong Palestin. Ahli Parlimen Pembangkang tetap ketagih peruntukan Ahli Parlimen. Ketua Pemuda Amanah Nasional Parti Amanah Negara, Muhammad Hasbi Muda berkata, dia berminat mempertahankan jawatan Ketua Pemuda pada pemilihan sayap Pemuda Amanah Nasional yang akan berlangsung November ini. Katanya atas rasa tanggungjawab, dia mahu meneruskan pelbagai agenda Pemuda Amanah yang telah dirancang. Katanya, saya akan kekal pertahankan jawatan. Saya rasa bertanggungjawab untuk meneruskan kerja-kerja yang belum selesai serta berazam hendak mengangkat Pemuda Amanah ke tahap yang lebih tinggi. Hasbi berkata dia mengetahui terdapat beberapa individu lain yang juga berminat untuk dipilih ke jawatan berkenaan, namun tidak pasti siapakah calon-calon tersebut. Katanya dengar-dengar macam ada pencabar tapi tak ada kepastian, cuma memang akan pertahankan sekiranya dicalonkan dipilih perwakilan. Hasbi dipilih menjadi Ketua Pemuda Amanah menggantikan Allahyarham Sazni Munir Muhammad Isnid yang meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 pada 6 Ogos 2021. Konvensyen Sayap Pemuda Amanah dijangka berlangsung November ini dan diikuti konvensyen di peringkat negeri pada Disember. Selain Hasbi, Ketua Pemuda Amanah Selangor, Daniel Ar-Rashid Harun, Aminah Rashid antara calon ketua baru yang dikatakan mendapat sokongan perwakilan pemuda kawasan. Daniel yang juga aduan batu tiga di Shah Alam sebelum ini berkata, dia yakin mampu meletakkan Pemuda Amanah Nasional sebagai sayap yang lebih berkesan dan disegani. Katanya, jika terpilih dan diberikan tanggungjawab, saya ingin menumpukan usaha memperkuat Pemuda Amanah. Pada masa sama, Daniel berharap langkah diambilnya itu tidak membawa kepada perpecahan dalam kalangan ahli Pemuda Amanah, terutama selepas berakhirnya pemilihan nanti. Bagaimanapun, dia tetap menyerahkan kepada pertimbangan perwakilan untuk menyambut tawaran berkenaan yang dibuat melalui amalan demokrasi. Anak kepada seniman Allahyarham Harun Chanil Bachir itu berkata, ahli amanah berhak memilih sesiapa sahaja yang dianggap mampu menjalankan tanggungjawab sebagai ketua. Katanya, kita tidak boleh tutup pintu demokrasi. Pemilihan untuk jawatan dalam Parti Amanah berbeza daripada kebanyakan pertubuhan politik lain. Berbanding dipilih secara langsung, dalam amanah, pelantikan ketua dibuat melalui musyawarah dalam kalangan sekumpulan calon yang mendapat undian tertinggi. Pemilihan jawatan kuasa Pemuda Amanah Nasional akan dijalankan dengan setiap kawasan mencalonkan 27 orang ahli ke peringkat nasional. Mereka kemudian akan dipilih oleh perwakilan di konvensyen sebelum 27 calon tertinggi bermesyuarat pula untuk melantik ketua dan jawatan lain. Ketua Pemuda Amanah Selangor, Daniel Ar-Rashid Harun Aminah Rashid, berminat untuk menggalas jawatan lebih besar di peringkat pusat jika mendapat kepercayaan perwakilan sayap itu November ini. Daniel yang juga aduan batu tiga di Shah Alam berkata, dia yakin mampu meletakkan Pemuda Amanah Nasional sebagai sayap yang lebih berkesan dan disegani. Katanya, jika terpilih dan diberikan tanggungjawab, saya ingin menumpukan usaha memperkuat Pemuda Amanah. Pada masa sama, Daniel berharap langkah diambilnya itu tidak membawa kepada perpecahan dalam kalangan ahli Pemuda Amanah, terutama selepas berakhirnya pemilihan nanti. Katanya, dia menyerahkan kepada pertimbangan perwakilan untuk menyambut tawaran berkenaan yang dibuat melalui amalan demokrasi. Menurut anak kepada seniman Allahyarham Harun Chanil Bachir itu juga berkata, ahli amanah berhak memilih sesiapa sahaja yang dianggap mampu menjalankan tanggungjawab sebagai ketua. Untuk rekod pemilihan untuk jawatan dalam Parti Amanah berbeza daripada kebanyakan pertubuhan politik lain. Pemilihan jawatan kuasa Pemuda Amanah Nasional akan dijalankan dengan setiap kawasan mencalonkan 27 orang ahli ke peringkat nasional. Mereka kemudian akan dipilih oleh perwakilan di konvensyen sebelum 27 calon tertinggi bermesyuarat pula untuk melantik ketua dan jawatan lain. Ketika ini, Pemuda Amanah Nasional diketuai Hasbi Muda. Walaupun menawarkan diri untuk jawatan lebih tinggi di peringkat nasional, Daniel berkata dia menolak amalan menyediakan cai bagi memastikan tempat dalam sayap parti. Katanya, biasanya setiap kali pemilihan akan muncul kem tertentu, tetapi saya tidak mahu wujud budaya begitu kerana ia akan menyebabkan pergeseran. Daniel terpilih sebagai wakil rakyat selepas menewaskan bekas menteri Lina Harun dari Perikatan Nasional dan Saidiah Izzati Nur Razak Muda dalam pilihan raya negeri Selangor pada 12 Ogos lalu. Dia mengalahkan calon lain dengan kelebihan 3,382 undi. Kemenangan tersebut dianggap memberi kelebihan kepada Daniel untuk ditempatkan ke jawatan lebih kanan dalam amanah. Pendakwah Islam antarabangsa memuji keberanian dan ketegasan Malaysia, terutama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak gentar berdepan dengan tekanan dalam bentuk ugutan dan teguran kerana konsisten memperjuangkan nasib rakyat Palestin.
Mereka menganggap ketegasan dan keberanian yang ditunjukkan itu sebagai sesuatu yang luar biasa dan wajar dicontohi pemimpin negara lain, khususnya negara Islam di seluruh dunia. Pendakwa Indonesia Al-Habib Hassan Jaafar Assegaf berkata sikap ditunjukkan Perdana Menteri wajar disokong seluruh umat Islam. Malah rakyat Malaysia digesa supaya sama-sama berjuang menyuarakan bantahan terhadap kekejaman Israel ke atas rakyat Palestin. Katanya tindakan pemimpin Malaysia adalah sesuatu yang luar biasa. Malah rakyatnya juga bersatu hati untuk menyuarakan bantahan terhadap Israel yang secara terus menyerang Palestin. Itu satu daripada kekuatan Malaysia kerana doa dipanjatkan itu amat diperlukan oleh rakyat Palestin. Tak perlu takut. Anwar mendedahkan bahawa Malaysia menerima ugutan daripada pemimpin negara Eropah berhubung kelantangan Malaysia memperjuangkan isu Palestin. Perdana Menteri berkata ugutan berkenaan adalah daripada seorang ahli parlimen Eropah yang mengusulkan sekatan terhadap Malaysia. Namun beliau menegaskan Malaysia tidak sekali-kali patah semangat dan tidak akan menghiraukan sebarang ugutan daripada mana-mana pihak agar sekatan dibuat terhadap negara ini. Selasa lalu, Anwar mengakui ada menerima tekanan dari bentuk teguran dan ugutan. Namun, Perdana Menteri menegaskan bahawa beliau bukan individu yang mudah dikawal dan dipengaruhi pihak yang berkenaan. Seorang lagi pendakwa Indonesia, Ali Zainal Abdul Faizal berkata, keberanian ditunjukkan Anwar bukti pemimpin Islam khususnya di rantau ini tidak mudah mengalah dalam mempertahankan umat Islam di Palestin, meskipun dengan ugutan serta teguran keras negara besar. Katanya dalam hal ini, apa yang ditakutkan adalah sekiranya kita mengalah dengan ugutan, saya khawatir kita sendiri akan menerima musibah. Oleh kerana itu, jangan pernah rasa takut untuk saudara kita di Palestin. Mungkin disebabkan perjuangan kita itu, Allah memberikan negara kita aman. Justru jangan takut kerana perkara itu akan muncul di mana-mana jua. Allah mahu melihat adakah kita mampu bertahan atau sebaliknya. Pendakwa tempatan Muhammad Hatta Abdul Rahim Pulau yakin rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, akan sentiasa bersama pucuk kepimpinan negara dalam memperjuangkan hak penduduk Palestin. Katanya jika ditanya adakah pemimpin negara perlu takut dengan ancaman barat susulan penyertaan negara kita dalam membela umat Islam di Palestin, saya rasa pemimpin kita tidak perlu risau. Kami di seluruh negara dan bermula di Melaka, insya-Allah akan sentiasa berada di belakang mereka demi untuk saudara kita di Palestin. PAS mendapati kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa dia diancam berikutan kritikannya terhadap kerajaan Israel dalam isu perang di Gaza sebagai pelik malah melucukan. Menurut Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan, Anwar menyatakan ancaman tersebut dalam bentuk kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh ahli parlimen negara-negara Eropah. Katanya marangnya apabila didesak oleh media supaya menjelaskan dakwaan itu, dia enggan berbuat demikian. Sebaliknya berkata kerajaan akan mengeluarkan kenyataan media mengenainya. Pendirian tegas Malaysia menyokong perjuangan rakyat Palestin dan mengkritik Israel sudah diketahui umum dan bukanlah berita baharu. Terdahulu Anwar berkata dia mula menerima tekanan dari Amerika Syarikat, Israel dan Eropah kerana lantang memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Katanya ini saya nak tekankan, saya terima banyak teguran ugutan. Saya sebut kamu salah pilih orang untuk ditekan. Taqiyuddin berkata bekas-bekas Perdana Menteri sama ada Dr. Mahathir Mohamad, Abdullah Ahmad Badawi, Najib Razak, Muhyiddin Yassin mahupun Ismail Sabri diketahui sangat lantang dalam isu ini, namun tiada pula mereka dilaporkan diancam. Jelas malah Malaysia juga mempunyai hubungan rasmi dengan kerajaan Palestin dan juga Hamas bawah kepimpinan sebelum ini. Katanya jadi kenapa pula PM Anwar tiba-tiba diancam dan ancaman itu pula adalah dalam bentuk kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen. Sekiranya ancaman yang dimaksudkan itu benar-benar wujud dan berlaku, bukankah sebagai ketua kerajaan, langkah wajar yang perlu diambil oleh Perdana Menteri ialah dengan memanggil duta dan wakil negara terbabit bagi menyampaikan bantahan Malaysia terhadapnya, bukan buat kenyataan terbuka tanpa penjelasan. Justru Taqiyuddin menegaskan bahawa PAS percaya kenyataan alami sebegitu bertujuan untuk menonjolkan kehebatan dan kepentingan Perdana Menteri. Katanya lebih malang lagi dakwaan itu dibuat dalam acara yang sepatutnya didedikasikan sepenuhnya kepada perjuangan rakyat Palestin, bukan menunggangnya untuk menunjukkan kehebatan seorang pemimpin. Selain itu, ia juga boleh pula menimbulkan imej tidak positif terhadap negara kerana Perdana Menteri membuat dakwaan rambang dan hayalan sedemikian. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan seorang ahli parlimen dari Eropah bertindak mengusulkan sekatan terhadap Malaysia ekoran kelantangannya memperjuangkan isu Palestin. Perdana Menteri berkata beliau tidak menghiraukan tindakan berkenaan, sebaliknya akan terus menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti biasa tanpa rasa gentar. Katanya ada ahli parlimen Eropah yang bangkitkan. Ada yang usul langsung sekatan terhadap Malaysia dari salah seorang ahli parlimen Eropah. Ia tidak jadi masalah bagi pihak Malaysia. Kita jangan hiraukan soal itu usul sekatan. Kita ada urusan kerja dan kita teruskan. Kita akan terus terpaksa menyuarakan pandangan berhubung penindasan Israel terhadap Palestin daripada Malaysia. Susulan ugutan yang diterima, Perdana Menteri yakin dengan kewibawaan polis di Raja Malaysia untuk menguruskan hal itu.
Oleh yang demikian, Perdana Menteri menegaskan tiada apa yang perlu dibimbangkan. Katanya, IGP, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein ada. Mereka akan uruskan, kita tidak akan bimbang, kita akan teruskan kerja kita. Anwar sebelum ini mendedahkan, beliau sedar selain menjagakan akan ada tindak balas dari beberapa negara barat berhubung kelantangannya dalam menyuarakan isu Palestin. Namun Anwar menegaskan beliau tidak sesekali khawatir bahkan akan terus memperjuangkan nasib penduduk Palestin di peringkat antarabangsa. Tegas beliau tiada pilihan berhubung perkara itu kerana isu Palestin membabitkan soal kemanusiaan kerana penduduknya terus sengsara akibat penindasan dan kezaliman rejim Zionis Israel. Pada masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan tidak takut dengan ugutan dan tekanan negara barat kerana pendiriannya yang lantang memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Sidang Dewan Rakyat pada sebelah petang dihangatkan dengan pertikaman lidah antara ahli parlimen kerajaan dan pembangkang berkaitan isu peruntukan kepada wakil rakyat. Pertelingkahan tercetus apabila Syahidan Kasim mengkritik rakan sejawatnya dari blok berbeza kerana terlalu memuji kerajaan perpaduan yang direstui Yang di-Pertuan Agong tapi membisu apabila pembangkang dinafikan bantuan kewangan. Katanya, saya nak tanya kepada mereka ahli parlimen kerajaan, apakah Agong merestui untuk mereka kerajaan? Anda yang kepada kami, Agong restu. Agong kata kerajaan perpaduan tanpa pembangkang. Ini kerajaan bukan sahaja ada pembangkang, peruntukan tak diberi patut kena berlaku adil. Lee Chuan Hao kemudiannya bangun membantah mengemukakan peraturan majlis kerana Syahidan telah membuat sangkaan buruk serta menggunakan nama Agong untuk mempengaruhi ucapan. Katanya ucapan Arau dikata tak ditawarkan sertai kerajaan. Sebenarnya telah ditawarkan kepada pihak sana pembangkang sertai kerajaan, tapi mereka tidak mahu sertai kerajaan perpaduan. Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Ramli Muhammad Noor kemudian membuat keputusan sambil menyifatkan ucapan Syahidan tidak menyebut secara spesifik nama Agong dan memetik nama mana-mana Raja Melayu. Katanya peraturan 36/6 dan 36/7 tidak sentuh dengan spesifik nama Agong. Setakat ini saya rasa tidak ada nama Agong dipetik atau nama Raja-Raja Melayu disentuh. Syahidan dengan menyambung perbahasannya meminta Lee belajar secara lebih mendalam peraturan mesyuarat. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.